Apa nama kitab tentang penjelasan berkaitan dengan najis hukmi berpindah pada first party saja? Tak ada. Sebab dia tak ada secara khusus. Dia kata gini, najis aini berpindah selagi ada ain, bau, warna dan rasa. Stop. Apakah dia mafhum mukhalafah? Faham okay, macam ni najis aini yang ada najis, bau, warna dan rasa berpindah daripada first party ke second party. Berpindah. Okey, berpindah. Okey. Tu je lah. Ini bermakna kalau najis hukmi tak berpindah. Tu je. Kalaulah najis hukmi berpindah, ayat dia macam ni. Dalam kitab-kitab, ayat dia macam ni. Najis aini yang ada bau, warna, rasa dan najis hukmi akan berpindah. Berpindah. Macam mana nak cakap? Macam mana ayat dia? Macam mana ayat dia? Sebenarnya dia faham daripada hukum tu. Dia panggil mafhum mukhalafah. Faham maksud yang di sebalik. Walaupun tak ada cakap yang sebalik tu, tapi dapat faham. Cuba bayangkan, najis hukmi adalah hukum je najis ada, tapi najis tak ada. Kat situ kita boleh faham dah. Sebab kalau najis hukmi ni berpindah kalau najis hukmi ni berpindah, apa yang pindah? Yang berpindah-berpindah ni najis. Sebab tak faham maksud najis inilah. Tak faham maksud najis aini dan tak faham maksud najis hukmi. Itu yang jadi bolok ni. Bolok ya. Najis aini yang ada bau, warna dan rasa, dia berpindah. Apa yang berpindah? Najis itulah. Sama ada pindah najis tu, cairan tu, atau berpindah baunya, atau berpindah rasanya, ataupun berpindah warnanya. Itulah yang pindah. Dan dipanggil najis aini. Najis hukmi, najis dah tak ada. Najis dah tak ada. Tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, tak ada najis. Tapi masih lagi dihukum najis. Sebab tu najis hukmi dihukum najis. Bila najis dah tak ada, macam mana dia nak pindah? Sebab yang berpindah ni aini aja. Logiknya kat situ aja. Bila sebut najis aini, bila kena najis akan berpindah, secara automatik najis hukmi tak pindah. Sebab kalau najis hukmi juga pindah, apa yang pindah? Apa yang berpindah? Yang berpindah najis. Mana ada najis? Dah nama najis hukmi. Najis hukmi bermakna tak ada najis. Sebab tu namanya najis hukmi. Najis aini bermakna ada najis. Najis hukmi bermakna tak ada najis. Najis tak ada. Tak ada sungguh. Tak ada sungguh. Bau tak ada. Warna tak ada. Rasa. Najis tak ada. Habis kalau najis tak ada, kenapa kata najis juga? Hukum aja. Kenapa pula boleh dihukum najis kat situ? Sebab tak ada orang basuh. Tak ada orang basuh. Bila tak ada orang basuh, tak adalah najis. Bila tak ada orang basuh, sepatutnya najis ada lah. Najis tak ada, dia hilang. Tapi tak ada orang basuh. Sebab tu namanya najis hukmi. Najis hukmi adalah najis yang tak ada. Macam mana nak pindah kalau tak ada? Habis tu pula, kalau macam tu, janganlah namakan dia najis. Tak boleh sebab tak dibasuh lagi dengan air mutlak. Bila tak dibasuh lagi dengan air mutlak, maka tetap juga najis ada. Tapi najis dah tak ada. Contoh, contoh, sebab tak faham najis aini, najis itu apa, tu yang jadi macam ni. Faham betul-betul najis tu apa. Okey, contoh, ada najis, dia basuh dengan air sirap. Dia basuh dengan air sirap. Atau dia basuh dengan air sabun. Kalau tak air sabun, dia basuh dengan air sabun, najis tu. Air sabun. Air sabun yang tu. Basuh. Lepas tu dia lap. Bila dia lap, dah tak ada dah. Najis tak ada, bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Tak ada. Bila tak ada,
tempat tu boleh tak dihukum suci? Tak boleh, sebab nak dihukum suci dia ada satu syarat lagi, iaitu mengalirkan air mutlak. Dia pun alirkan air, bukan air mutlak, air sirap. Dah lah tak ada najis tadi, dah pakai air sabun, letak pula air sirap, lock, jemur dekat matahari selama 20 tahun. Oh, melampau lah ni. Contoh dah melampau lah ni. Oh, lama dia jemur, memang tak ada najis dah. Dah basuh, tapi basuh bukan air mutlak, basuh dengan air sabun. Lepas tu basuh pula dengan air sirap, lepas tu jemur pula. Okay, sekarang najis dah tak ada, tapi dari sudut hukum mesti lalu air mutlak, tapi tak lalu. Tiba-tiba kita kata najis hukmi tadi tu berpindah. Lah, najis tak ada. Najis hukmi tu najis tak ada. Najis hukmi adalah tak ada najis. Bila tak ada najis nak berpindah macam mana? Jadi maksud berpindah pada first party tu bukan najis tu pindah, bukan. Maksudnya hukum tu datang dekat dia, hukum tu pergi dekat dia. Sebab apa hukum tu pergi dekat dia? Hukum yang najis tadi pergi dekat dia. Dia bukan berpindah sebenarnya. Itu sekadar bahasa kiasan aja. Dia bukan berpindah. Hukum tu, hukum. Kenapa hukum masih lagi ada sedangkan najis tak ada? Hukum tu ada kerana kalau hukum tu tak ada, taklah nama najis hukmi. Contoh kan, dia tu najis hukmi, najis dah tak ada, okay? Dan dah clear dah, cuma tak lalu air, tapi dia pijak tak berpindah. Kalau macam tu maknanya tak ada najis lah. Jadi maknanya najis hukmi adalah suci. Tak boleh. Najis hukmi tetap najis hukmi. Sekarang najis hukmi ni najis hukmi tak? Ya, najis hukmi ni yang najis hukmi, bukan suci, bukan suci. Kalau lah pijak tak berpindah, berpijak tak berpindah, maka itu bukan najis hukmi, itu nama suci. Jadi nak tak nak terpaksa lah pindah juga, tapi pindah hukum aja. Boleh tak? Lepas tu pijak. Sebenarnya najis hukmi ni first party pun tak pindah. Tapi kalau kita kata first party pun tak pindah, apa gunanya najis hukmi tu nama najis hukmi? Baik namakan dia suci je, sebab tak ada hukum dekat dia. Najis hukmi tak berpindah, jadi boleh semayang, boleh pijak, boleh apa. Baik kita kata namakan dia suci, kita tak namakanlah dia najis hukmi. Tapi nak namakan juga dari sudut hukum dia najis hukmi, tapi berpijak tak berpindah pula. Pening lah. Buat apa nama najis hukmi, namakan dia suci lah. Ini perbahasan agak tinggi sikit, siapa yang tak faham tak apalah. Jadi maksud berpindah first party tu secara daruratnya. Darurat maksud apa? Hukum tu terpaksa dipindahkan juga, walaupun sebenarnya tak ada dah najis pun. Sebab nak juga letak, nak juga kekalkan hukum najis tadi, najis hukmi. Kalau tak kata pindah, kalau kata tidak berpindah najis hukmi ni, maka sebenarnya najis hukmi itu adalah suci. Tu aja.